بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف Ujiba wa yusabu abadal abidin wa daharul dahilin Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilah Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilah Allahumma fakihna fid din wa 'allimna اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ke-11 kelepasan daripada api neraka. Seperti firman Allah Ta'ala, "Thumma nunjiyal ladina taqaw" dan "wa sayujannabuhal atqa", kemudian kami sentosa segala mereka yang takut. Dan lagi firman-Nya, dan lagi kami jauh akan dia segala orang yang terlebih takut. Muka surat 41, 10 baris daripada bawah. Qala ke-11, yang ke-11 daripada 12 janji daripada Allah Subhanahu wa taala yang berkait dengan sifat takwa. Ialah orang yang bertakwa dia akan dapat kelepasan daripada api neraka. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, balasan dia ialah terlepas daripada api neraka. Api neraka ni maknanya geruh ataupun bahaya yang paling dahsyat. Bahaya ada dua, bahaya dunia, bahaya akhirat. Geruh dunia, geruh akhirat. Bahaya dunia itu maklum bagi kita kan. Umpama segala penyakit-penyakit itu bahaya dah. Dia banyak lagi lah benda bahaya, mana kerugian harta benda. Bahaya akhirat maknanya neraka. Dan lebih pada itu lagi ialah mukhalladun fiha maknanya kekal di dalamnya. Itu lebih bahaya. Masuk neraka kemudian tubik masuk syurga. Nah, itu kepada orang yang beriman. Kerana orang beriman ni ahli syurga. Tapi orang beriman kena masuk juga neraka kerana dia bawa dosa. Kalau nak kita pergi berjumpa dengan Allah Ta'ala tak bawa dosa, tak ada payah-payah kena masuk neraka. Terus masuk syurga. Tapi tak ada alamat. Kerana kita tu maknanya tidak bersungguh orang panggil untuk membersihkan ataupun kembali kepada fitrah kita. Fitrah kejadian kita ni tak ada salah sikit apa pun dengan dia. Asal kita ni kita tak bersalah, tak bersalah, tak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semenjak kita berada di sini di alam dunia ni kita mula lupa kepada fitrah itu, maka setiap hari kita memotori fitrah itu dan usaha untuk panggil kembali kepada fitrah itu maknanya agak kurang, tak padan. Jadi akhirnya maknanya dosa itu kekal dengan kita semasa kita kembali kepada Allah Ta'ala. Akhirnya kena masuk neraka dulu. Tujuan dia ialah nak pelopor dosa. Kerana cara lain itu tak ada. Itu makna bagi orang beriman bila habis dosa dia dibakar,
akhirnya dia akan keluar daripada neraka, yakni masuk syurga. Tapi tak sah juga kalau begitu, kita naknya ialah direct mana pakar terus masuk syurga. Tak sah sakit-sakit di akhirat pula. Karena masa lama di sana. Sehari pun tak sampai orang panggil kita hidup atas dunia ni, tak sampai sehari pun dengan kiraan masa akhirat. Kita duduk atas dunia pun lama, orang rasa puas ni. Apa tak mati-mati lagi dia. Tak dia tak boleh buat apa satu. Nak seronok supaya orang mana tak boleh. Jadi maknanya kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena ingat kalau kita nak terus mendapat kemuliaan sebagai manusia yang Allah Taala janjikan kepada kita sebagai manusia, pandai-pandailah kita usahakan supaya jangan ada nak terambil ni apa panggil duduk bawah mana dosa sikit banyak mana tak mau berlaku. Jadi tak ada dah geruh atau bahaya yang paling besar ialah mana masuk neraka. Dan lebih pada itu ialah mukhalladun fiha, makna kekal padanya selama-lamanya. Itu waliyadzubillah. Jadi muju kalau kita belajar dalam bab muju ni dua bahasa. Satunya muju terlepas daripada geruh. Satu lagi muju kalau kita mendapat nikmat. Mendapat nikmat mana benda yang kita suka. Di antara dua muju ni, muju terlepas daripada geruh, itu lebih besar. Karena terlepas daripada geruh itulah yang menjadi permulaan kepada untuk mendapat nikmat yang sebenar. Supaya kita hidup atas dunia, selagi kita lepas daripada geruh, daripada bahaya, kita tak fikir pertentang nak seronok ke, nak suka-suka, tak ada. Jadi maknanya terdesak kita dengan terlepas daripada mustahaknya terlepas daripada neraka ni adalah satu benda sangat mustahak dari kita. Tak ada hak lebih pada itu. Jadi agenda hidup kita matlamat maksud kita hidup atas dunia ialah macam mana kita nak pisah supaya kita anak-anak kita, isteri kita, anak-anak kita, orang yang bawa rakyat kita dia panggil, orang di bawah tanggungan kita, di bawah pemerintahan kita dia panggil rakyat. Kalau seorang itu tidak ada isteri, tidak ada anak, diri dia sendiri adalah rakyat bagi dia. Kalau kita ada isteri, isteri adalah rakyat kepada kita, anak-anak rakyat kepada kita. Wajib kita kena jaga keselamatan mereka. Hak paling besar sekali selamat daripada api neraka. Itu sebagaimana yang maklum kita biasa dengar ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu biasa sangat kita dengar ayat ni dan huraian tentang maksud ayat ni. Jagalah oleh kamu akan diri kamu dan ahli keluarga, yakni isteri dan anak-anak. Jaga kamu, jaga daripada api neraka. Apa tu kerana teguh berdoa. Tak boleh nak cerita habis bahasa, tak reti nak kantor mana azab Allah Ta'ala tak pedih sangat-sangat. Maka ni dia panggil masuk dalam bab kita kena tarbiyah di kita untuk reti takut kepada neraka. Barulah janji Allah Ta'ala ini kita anggap sebagai suatu janji yang amat besar. Kalau kita anggap neraka ni lekeh yang semesik yang kita tak takut pun tak turun pun jadi panggil tak sudah lagi ada buat maksiat masuk neraka, tak takut dimula lagi neraka. Ibu bapa yang berjaya, ini kita semua ni ibu bapa ibu bapa yang berjaya mendidik anak ialah ibu bapa yang berjaya menahan perasaan takut dalam diri anak dia, menahan perasaan takut kepada neraka. Kalau anak kita membesar dengan keadaan dia tak reti takut pada neraka, kita gagal. Kalau tak ada sifat takut kan neraka, apa payahlah kita nak bahasa royak haram pemaksiat pun neraka dia tak takut dimula lagi. Itu maknanya Tuhan bubuh dalam diri kita naluri sifat takut. Tujuan dia tu untuk kita ni boleh reti takut kepada marah Allah Ta'ala, untuk kita reti takut kepada api neraka. Jadi kalau tak neraka tak takut, apa payah tak sudah nasihat, tak sudah kata jadi itu jangan kita terlepas untuk diri kita sendiri sentiasa berusaha tarbiyah, maknanya asuh
ajar kita untuk sentiasa dan semakin takut kepada neraka. Semakin kita orang panggil lama hidup ni, hadiah kita kau takut ni. Tu kita kena ada maklumat. Maklumat apa dia? Maklumat tentang neraka. Kemudian kita boleh buat perbandingan. Kau azab api neraka dengan azab ataupun kesengsaraan kesengsaraan atas dunia yang wujud yang kita pernah rasai. Cuba buat bandingan. Jadi itu adalah satu buat perbandingan, satu metode, satu cara untuk nak rasa takut. Untuk kita ajar tarbiyah, kita tadrik mana latih di kita untuk jadi rasa takut pada neraka. Setelah ada dan isti'adat di ini, mana setelah adanya persiapan lebih takut kepada neraka, bila Allah Taala kata, mana kami akan melepaskan orang yang bertakwa daripada api neraka, barulah kita rasa besar sifat takwa ni kerana dengan dia dapat terlepas daripada api neraka. Jadi kalau tidak ada persiapan rasa takut kepada neraka begini, kita tidak akan pandai sangat kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya kita tu terlepas tarbiyah untuk diri kita. Kalau kita tak boleh rasa takut kepada neraka sedekah, kita boleh rasa takut kepada sekian banyak perkara yang lain. Yang itu kalau nak banding dengan api neraka tak boleh nak banding makna sikit sangat dah. Kita takut juga bila anak kita tak berjaya dalam kisah umpamanya takut ibu macam-macam lah kalau kamu nak sebut hak tu sebenarnya sikit sangat. Sebutlah apa saja kepedihan, keseksaan yang kita pernah alami, pernah rasai dan yang kita takut kita bermimpi atas dunia, hak tu tak ada berapa-berapa. Nak banding dengan api neraka, tu turut berapa. Jadi boleh terlepas daripada api neraka, kita kena berasa noknya kita daripada Allah Taala. Nak bermakna kita akan tadarruk maknanya mengendahkan diri, meminta dengan Allah Taala. Ya Allah, ya Tuhan, tolonglah sangat-sangat minta tolong doa nak. Ya Allah, mati kita bodek kita nak Tuhan. Tapi oleh kerana kita ni tak biasa dengan Tuhan, tak biasa bodek Tuhan, tak biasa buat ambil kita dengan Tuhan. Boleh biasa ni kita bodek buat ambil kita dengan kita susah sikit, menjual selalu beroyak kesusahan kita kepada orang. Bukannya orang itu simpati meluap-luap dia pun tak boleh nak tolong kita, dia pun susah juga. Tapi kalau kita tu orang panggil bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tu iktimad hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyelesaikan segala orang panggil perkara al-kafi asy-syafi, semuanya di Tuhan lah yang menyelamatkan kita daripada segala mara bahaya dunia ataupun akhirat. Mana akhirat mana neraka, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentulah kalau panggil kita akan sentiasa menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat apa saja daripada Allah Taala. Apa dia kerajaan Allah Taala, kelepasan daripada api neraka. Dia terlepas daripada bahaya, daripada buahnya satu bab yang sangat besar. Maksud kata apa dapat perlepasan daripada kerja, boleh cuti lah sungguh dengan rutin harian sibuk kerja kita nak kepada rohah panggil kerhatan nak cuti. Jadi dapat dia panggil kelepasan, melepas dia panggil kalau kita ni tak buat apa yang kita makan ni tak jadi dalam daging kita berlaku kalau tak jadi dalam daging tu benda tu tak boleh duduk dan tunggu kali kita. Kalau tidak kita akan sakit. Jadi boleh melepaskan benda tu, itu benda orang panggil yang melepaskan wujud yang sangat. Ada orang tak boleh kecil, tak boleh berok, tak boleh kekum, atau nyanyi. Itu maknanya boleh terlepas daripada bahaya, itu satu wujud yang sangat besar. Sebutlah apa-apa orang panggil bahaya, kita ni terlepas daripada. Tapi semua bahaya-bahaya itu tak boleh kita nak banding dengan bahaya api neraka. Ini kita sendirilah kena ambil inisiatif, kita sendirilah kena usaha macam mana kita nak tarbiyah, mana kita nak asuh diri kita, nak ajar diri kita untuk takut kepada neraka lebih daripada takut benda-benda yang benda-benda yang lain banyak. Kadang-kadang benda yang orang panggil tak ada berapa takut orang kata je, kita terpaksa buat berbelanja berhabis-habis takut orang kata banyaklah Jadi kalau orang panggil kita tuju hadapkan takut kita itu kepada bahaya sebenar, itu orang panggil berbalik. Maksudnya mengaku usaha kita untuk mengelak daripada orang panggil terkena bahaya yang paling besar. Itulah makna orang panggil segala usaha itu maknanya mengaku ataupun berbalik. Makna orang panggil padat.
kita bagi usaha apapun, tenaga kita, belanja kita, masa kita, ialah untuk melepaskan diri daripada bahaya api neraka. Itulah panggil usaha yang balik, orang panggil patut sekali. Itu makna yang sebelah janji daripada Allah Ta'ala boleh lepas daripada api neraka, sebagaimana janji Allah Ta'ala dalam ayat thumma nunjiyal ladina taqaw, kemudian kami lepaskan orang-orang yang bertakwa, yakni daripada api neraka. Dan ayat yang lain wa sayujannibuhal atqa, maknanya lagi kami akan lepaskan, jauhkan akan neraka sendiri daripada orang-orang yang bertakwa. Jadi bermakna bukan ini saja, banyak lagi ayat-ayat yang lain yang merupakan janji Allah Ta'ala untuk melepaskan orang yang bertakwa daripada api neraka. Yang ke-12, kekal di dalam syurga. Bila boleh terlepas daripada neraka, makna masuk syurga dia tak ada dah dua tempat ni. Jadi terlepas daripada neraka itu adalah permulaan untuk mendapat nikmat masuk syurga. Kekal dalam syurga. Masuk syurga memang tidak akan cukup. Dia tak sempurna dengan masuk neraka. Masuk neraka boleh jadi ada harapan keluar. Mana mereka yang ada iman. Nabi menyebut mana orang yang ada iman walau sebesar darah sekalipun, dia boleh masuk syurga. Tapi duduk dalam neraka dulu dengan sebab maksiat atau dosa-dosa dia. Itu juga yang masuk neraka tu tak lain tak bukan nak pelopor dosa tu ya, tak ada apa. Kalau ada cara lain, mana boleh usaha cara lain, tapi tak ada cara lain. Melainkan sebelum kita ni jadi pelajar balik sana, pelajar balik sana mana akhirat mati. Belum daripada gharatul maut. Banyak usaha-usaha yang boleh kita buat untuk mempelopor dosa, untuk kifaratkan dosa, untuk sapukan dalam panggil. Dia tanda dosa kita ditanda pada hati dengan titik hitam. Setiap kali kita berdosa, mana akan titik dia di hati kita, di halaman hati kita, titik hitam, nokta hitam. Bersama ikut saiz dosa besar, nyontek sakit. Dosa kecil kecil, tapi walaupun kecil, tapi tak berhenti ragu mana dua dosa sama-sama. Kalau kita tutup aurat kan, sepanjang masuk dia tutup aurat kan, tak ada siapa saja, jadi telur ni. Itu ditanda pada hati. Yang kedua ditanda dosa kita pada surat amalan kita. Dicatat oleh golongan katibin, maknanya mereka pakai atid. Dua tanda. Apabila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Taala menerima taubat kita diampunkan daripada kesalahan kita, daripada dosa kita, maka titik hitam ini akan dihapuskan di hati kita. Kemudian dihapuskan polisi sambil ambil obat dia satu. Tanda. Apa yang dicatatkan di hati kita, dititikkan di hati kita itu memberi kesan yang sangat besar. Karena akhirnya dia boleh merosakkan hati. Bila hati rosak, hati tidak boleh berperanan dengan baik. Maka semakin lagi dia itu tak boleh merasa takut kepada neraka, tak lebih nak kepada syurga. Karena hati rosak, tak boleh memahami pengajaran agama. Benda yang paling mudah pun mana tak kerti. Tak boleh rasa takut kepada neraka. Ancaman pembukaan daripada Allah Ta'ala dengan azab neraka, tak rasa takut, tak rasa pelik. Itu maknanya hati itu rosak. Kemudian maknanya yang dicatat pada surah amalan kita akan baca kita ada masyaallah. Dan berdasarkan pada tanda itu, kemudian akan ditimbang pula. Itu maknanya dosa pahala itu juga sebagai tanda. Dosa pahala itu makna tanda. Hakikatnya ialah pahala itu ialah hakikatnya dunia, nikmat syurga. Dosa itu hakikatnya wujud untuk jatuhnya ialah neraka. Dia panggil iktibar bidayah, kita panggil dosa. Panggil dosa-dosa itu hakikatnya neraka. Buat masa sebelum ini kita panggil dosa. Seorang itu berdosa karena melakukan maksiat. Hakikatnya dia berhak untuk diazab dalam neraka. Jadi maknanya yang ke-12 dari Allah Ta'ala kekal di dalam surga, itu seperti firman Allah Ta'ala, mu'addat lil muttaqin, disediakan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya kalaulah hidup kerana orang bertakwa, Tuhan tidak nak buat sistem buat syurga. Apa yang Allah Ta'ala buat syurga? Kerana nak buat cadangan kepada orang-orang yang bertakwa.
Tuhan buat surga kerana cedek kepada nak cedeknya kepada orang yang bertakwa. Jadi maknanya kita kena usaha, mana syurga pun kena ada maklumat juga. Syurga kita kena tarbiyah di kita untuk membangkitkan perasaan tama'an. Tama'an makna tamu, ingin nak kepada syurga. Rindu kepada syurga teringin sangat cita-cita mana orang panggil menjadi impian kita cita-cita kita, angin-angin kita mana tamu kita ialah kepada syurga. Itu mana emoh kita, semangat emoh nak kepada syurga. Maka segala pelantikan kita pun ialah ke arah itulah. Jadi kalau kita ada keinginan yang kuat, semangat yang kuat nak kepada syurga, hanya nak sekadar itu saja, makna tindakannya tidak akan tak jadilah mana. Jadi itu dia nak kepada istiqdadi juga. Istiqdadi makna persiapan, yaitu persiapan tarbiyah di kita, asuh di kita, ajar di kita untuk orang panggil ingin kepada syurga. Itu maknanya itulah persiapan yang menjadikan orang panggil kita akan bangkit melaksanakan perintah Allah Ta'ala yang kita akan belajar nanti dalam Aqabah yang kelima, yang panggil Aqabatul Dawa'is. Aqabah peringkat marhalah fasa di mana sebagai hamba itu bangkit dengan penuh semangat untuk menjunjung perintah Allah Ta'ala, melaksanakan apa sahaja yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana dia akan bangkit, maknanya dia akan berasa yakin, berasa seronok melakukan ibadah. Itu tak lain tak bukan dua perkara, itulah al-raja' wal khauf, harap dengan takut. Harap dengan takut yang kita nak jana kan, inilah dipanggil tenaga iman. Iman kita ni bertenaga kau, lemah kau macam bateri lah yang dikatakan bateri lemah tu maksudnya cas dia hidup mana tenaga, mana iman kita lemah, maknanya tenaga iman itu lemah. Tenaga iman mana kuat, mana iman kuat, mana tenaga iman kita kuat. Jadi dia tak jadi kuat dengan sendiri, dia tak jadi lemah dengan sendiri. Ada sahabat-sahabat dia. Sahabat-sahabat mencapai kepada kuat iman atau tenaga iman ni ada sahabat dia. Jadi tak lain tak bukan ialah menjana rasanya harap dan juga takut. Takut kepada api neraka, takut kepada janji siksa Allah Ta'ala. Mana harap kepada janji-janji manis Allah Ta'ala yang dipanggil sebagai wa'ad. Dua ni lah mana usaha untuk membangkitkan perasaan harap dan takut ni lah yang akan menjadikan kita jadi kuat semangat untuk melakukan ibadah itu, insya-Allah akan kita datang. Ini termasuklah kalau panggil tentang maknanya maklumat syurga. Kita nak ni dipanggil bahan benda. Kalau tak ada benda tak ada nak gitu. Tak ada barang, tak ada bahan, tak ada material lagi. Mana tak ada nak gitu. Jadi maknanya ni sebagai bahan untuk kita maklumat tentang syurga ni ialah untuk kita membangkitkan orang panggil sifat tama'an, mana tamu'un nak kepada syurga. Makna kalau kita tekal syurga ni sebagai mana, kita ingat syurga ni biasa-biasa saja, jadi tak rasa ingin. Jadi itu yang perlu diusahakan supaya bangkit kita dengan semangat tamu'un kepada syurga dan juga takut pergi kepada neraka. Qala musannif rahimahullah ta'ala, maka inilah sekaliannya kebajikan dan bahagia di dalam dua negeri dunia dan juga akhirat di bawah takwa ini, yakni yang berkait dengan sifat takwa ini yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Mana kita bertakwa kita dapat berapa apa yang telah disenaraikan oleh Imam Ghazali. Kalau kita bertakwa, apa yang kita akan dapat? Inilah kita akan dapat. Tapi ayat dahulu untuk lepas kita merasa besarnya tawaran Allah Ta'ala ni ataupun janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, itu kita kena tarbiyah di kita dengan tarbiyah Islam, dengan pengajaran Islam, tarbiyah iman. Kalau tidak, maksud dia ialah untuk kita boleh berasa besarnya janji Allah Ta'ala. Yang kita berjanji ni, dia kita kena menimbulkan perasaan rasa besar. Yang kita nak janji kepada orang ini benda yang begitu berharga kepada dia. Misalnya anak kita, sebagaimana kebiasaan sekarang ibu bapa, cara dia nak menjadi anak dia tu semangat, bermotivasi untuk orang panggil belajar bersungguh-sungguh, dia cemerlang dalam periksa, ialah antaranya ialah dijanjikan dengan hadiah. Kalau berjaya dapat putusan cemerlang akan diberi hadiah. Dan hadiah ini mestilah hadiah yang besar pada hati anak itu. Kalau hadiah yang kita tahu itu benda yang letih pada dia, bermakna
akan bangkit. Ini apa yang panggil kita jadikan itu, dan akhirnya dia tidak akan bangkit untuk melakukan tugasan dia. Begitu juga nih. Jadi Allah Ta'ala tawarkan ini yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala ini ialah janji-janji yang besar. Tapi nih, oleh kerana manusia ni dia tak faham, dia tak erti. Dia tak erti bahasanya dia tawarkan inilah yang terbaik. Dengan sebab itu dia tidak ambil cara, tidak kira balapan. Itu satu orang panggil kemalangan ataupun panggil silapkan kita, panggil tafsir kecuaian kita di dalam menanggapi segala sesuatu perkara, sehingga kita terlepas pandai untuk menyediakan diri kita untuk merasa besarnya janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah kata muallif kita, sekalian kebajikan dan bahagia, segala kebajikan dan bahagia dalam dua negeri. Kalau kita cek sebenar, murajaah sebenar, di sana ada janji-janji bagi kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Di bawah takwa ini, maka jangan kamu lupakan bahagian kamu, hai laki-laki dan wanita. Jangan kamu lupa bahagia kamu. Itu ayat ini, kia kita, ni kia kita, kia kita, jangan kita lupa kia kita. Mana untuklah, mana usahakanlah bahagian kita. Itu bahagia makna Allah Ta'ala beri peluang kepada kita untuk mendapat bahagian masing-masing. Bahagia kita biasanya kita menuntut bahagia kita. Mana dia kita kalau kita bersyarikat dalam suatu usaha umpamanya mana setiap ahli itu akan menuntut bahagia itu mana. Jadi sekali Allah Ta'ala buka peluang kepada kita untuk mendapatkan bahagia kita masing-masing. Semua orang ada bahagia kan? Cuma sama ada kita tu peduli ataupun tidak peduli. Oleh kerana benda tu tidak penting bagi kita tak peduli. Qala musannif rahimahullah ta'ala, kemudian yang menghimpunkan padanya ini kelakuan daripada pekerjaan ibadah. 3 usul. Tak apalah 12 janji Allah Ta'ala ni, janji kebahagiaan dan juga kebajikan di dunia dan juga akhirat. Tapi akhirnya 12 ni dia terhimpun di dalam 3 perkara. Jadi apabila kita buat kesimpulan, rumusannya ialah 12 perkara kita nak ni sebenarnya terhimpun dalam 3 perkara. Jadi 3 perkara ni lah yang sepatutnya menjadi target sasaran kita. Mana dalam usaha kita panggil dalam perjalanan ibadah kita kepada Allah Ta'ala, 3 perkara ni kita nak daripada Allah Ta'ala. Apa dia? Yang pertama, taufik. Tu boleh cek semula 12 ayat dulu. Yang pertama yang kita nak daripada Allah Ta'ala ialah taufik. Taufik hidayah. Itu pasangan dia. Hidayah ialah petunjuk Allah Ta'ala. Taufik mana kita boleh buat sebagaimana yang kita tahu kebenarannya apa dia. Jadi kita tahu yang wajib itu wajib, kita boleh buat. Kita tahu yang haram itu haram, kemudian kita boleh tinggal yang haram. Tidak ada faedah, tidak ada arti kita tahu kata benda itu halal tapi tak boleh nak tinggal. Itu dia panggil tak dapat taufik. Hanya mendapat hidayah sahaja. Itu yang Nabi sebut dalam satu doa, Allahumma arinil haqqa warzuqni tiba'ah. Ya Allah, mana tunjuk kepadaku yang benar itu benar. Yang benar itu apa? Yang wajib itu wajib, yang sunat itu sunat. Kemudian warzuqni tiba'ah. Nabi panggil rezeki, dan rezekikan kepadaku boleh ikut kebenaran. Kalau kita tahu kebenaran sesuatu perkara tapi tak boleh nak ikut apa yang sebenar itu, begitu juga wa arinil batila batilan, tunjuklah ya Allah kepadaku batil itu batil, tak pakar, tak betul, sesat itu sesat pada pandangan. Dan warzuqni ijtinabah, rezekikan kepadaku aku boleh menjauhi daripada yang batil itu. Maknanya tak ada faedah, tak ada faedah, tak ada manfaat. Kita tahu yang batil itu batil, tapi kita tak boleh nak tinggal yang batil. Kita duduk dalam kebatilan. Kita tahu juga, tahu sangat sebagaimana sabria orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini kita baca dalam surah Al-Baqarah, Ali Imran, itu banyak cerita-cerita Bani Israel. Tidak beriman Bani Israel kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan kerana mereka jahil. Dia sebab manusia jadi kufur kepada Allah Ta'ala banyak sebab. Salah satu daripadanya ialah jahalah, mereka
kejahilan sebagaimana musyrikin Mekah, orang jahiliyah. Dan Yahudi dia jadi kufur dengan Allah Taala, tak beriman kerana tak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah dengan sebab inadiyah. Inadiyah makna degil, kerak kepala. Kerak bukan dia kata kerana Allah Taala dalam beberapa kenyataan Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bahasanya orang Yahudi ini dia tahu juga siapa dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala menyatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad ini serupalah kenal anak sendiri. Apa maksud kenal? Ini kita belajar dalam akidah tauhid, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kenal ialah at-tamyiz, atau makna kenal. Kenal ni maknanya boleh besok. Makna tak tukar, itu dia panggil kenal. Kalau kita duk tukar lagi, duk sahut selipar, makna kita tak kenal lah selipar kita. Kenal ni maknanya tak tukar. Kenal Allah Ta'ala tak tukar. Allah Ta'ala Tuhan yang sebenar dengan Tuhan yang dusta. Jadi nak wayak pengenalan yang sangat kuat nisbah kepada kita makhluk ni terhadap apa dia? Tak ada kita kenal anak kita, makna kita nak tukar anak kita dengan anak orang lain. Supaya kenal anak kita tak tukar. Jadi Allah Ta'ala menyatakan ahli kitab orang Yahudi Bani Israel itu maknanya dia kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serupalah kenal anak sendiri. Maksudnya tak tukar. Mana? Sa'ah mula-mula orang panggil orang Yahudi melihat tubuh badan Nabi ketika Nabi hijrah ke Madinah. Dia orang Yahudi ni di zaman Nabi Musa alaihissalam duduk tunggu di Madinah. Asalnya dia bukan duduk di Madinah. Tapi oleh kerana Nabi Musa dalam siri pengembaraan Nabi Musa alaihissalam, kita tahulah Nabi Musa ni banyak mengembara sesat di badan sampai 40 tahun. Nanti kalau kita belajar tafsir dari surah Al-Baqarah. Sehingga dalam sini pengembaraannya sampai satu tempat Nabi Musa kata, dia kata sini dah sini ni kawasan ini dah. Nabi akhir zaman akan mari duduk sini, hijrah sini. Bila Nabi Musa ada cerita begitu kepada kaum dia, akhirnya bila Nabi Musa nak bertolak meninggal ke tempat tu, sebahagian daripada kaum dia mengatakan minta izin dengan dia, kami tak tunggu mana tu kerana kami nak tunggu sini, nak tunggu Nabi akhir zaman. Sehingga dipesankan, diwasiatkan generasi demi generasi. Maknanya supaya jangan anak orang yang sudah menetap di Madinah itu, yang pada masa itu bukan nama Madinah lagi, ada nama Yathrib, ada nama Thaibah. Jadi jangan dilain, jangan tinggal bumi ni, duduk sini sehingga kamu berjumpa dengan Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah disesuaikan kepada generasi demi generasi. Berapa tahun? 3,000 tahun setelah daripada Nabi Musa pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya last-lastnya bila ada orang panggil jumpa dengan Nabi tak beriman. Mana? Yang menunggu saat ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiri daripada sabda orang Muhajirin dan benar kerana Nabi dia suruh sahabat hijrah dulu. Orang Madinah daripada orang panggil orang Ansar iaitu Aus dan Khazraj yang telah memeluk Islam. Dan orang Yahudi pun memang nanti-nanti nak tengok Nabi Muhammad ni sekarang mana. Saat mereka memula melihat susuk tubuh badan Nabi, semua bakal kata yes, inilah orang ini. Kerana telah diberikan, telah dinyatakan na'at Nabi. Na'at mana sifat Nabi dalam kitab Taurat menetap terinci. Dari segi khuluq dan juga khalq. Khalq makna kejadian tubuh badan fizikalnya macam mana. Dia khuluq fi'il perangainya macam mana. Jadi bila mereka melihat Nabi kali pertama, bila Nabi datang ke Madinah, semua bakal mengaku, yo inilah orang panggil Nabi yang dijanjikan sebagai Nabi terakhir yang dicipta dari Allah. Tapi mereka beriman atau tidak beriman. Bahawa tak beriman kerana Nabi bangsa Arab. Mereka menghendaki bahasanya Nabi yang terakhir ini satu orang panggil suatu penduduk yang sangat terhormat, dia daripada bangsa Bani Israel. Jadi oleh kerana yakin mereka, bukan kerana tak tahu tak. Mereka tahu juga dan ciri-ciri penipuan mereka banyak selepas daripada itu. Menipu orang Mekah sendiri yang mengatakan orang Mekah telah yang benar berlawin dengan Nabi. Itu makna mereka kenal, tapi mereka kerana degilnya mereka tidak dapat orang panggil menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu nak ayat kata dapat taufik. Maknanya kita tahu kebenaran apa, itu dia panggil dapat hidayah. Tapi melaksanakan apa yang benar itu dia panggil dapat taufik.
Hidayah seumpama signboard yang di tepi jalan, yang menunjuk kepada kita arah tempat kita nak pergi. Jadi taufik itu kita mengikut apa yang ditunjukkan. Jadi kita tahu dah dia tunjuk ke sana ke kiri, tapi kita tidak ikut lain. Nama dia panggil kita dapat taufik. Kita tahu dah halal, bermakna kita dapat hidayah. Mana ada semua orang bila diajar kepada orang panggil kebaikan, seperti semaya ke apa dia tak semaya, Jadi dia kata tak apalah, nantilah saya dapat hidayah dulu. Dapat hidayah mana? Dapat dua hidayah, cuma tak dapat taufik. Kecek orang panggil, tak dia jahil sekali. Bukan tak dapat hidayah, dia panggil tak dapat taufik. Sebabnya kalau kita tanya, mau tahu pada semaya wajib? Tahu? Bermakna dia dapat hidayah, dia tahu kebenarannya semaya adalah wajib. Tapi dia tak dapat taufik kemampuan untuk melaksanakan apa yang kita tahu sebenarnya. Kalau yang haram akan kita tinggalkan, itu kita kena biasa. Yang kata tak dapat hidayah, panggil tak dapat taufik. Gitu. Jadi yang pertama daripada 12 ayat ini kesimpulannya ada 3 perkara, 3 usul, 3 prinsip. Yang pertamanya ialah apa yang kita nak daripada Allah Taala ialah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala a'lamu bis-shawab, a'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma khalifin wa inabata al-mukhbitin wa syukra as-sabirin wa tawbata as-sadiqin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.